السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, mukminat, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan izinnya kita dapat pada malam ini meneruskan kuliah berhubung dengan tajuk perbincangan kita, iaitu sirah ataupun sejarah hidup, kisah, cerita sahabat-sahabat besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini tuan-tuan, sahabat yang kita pilih untuk sama-sama kita mendengar cerita dan kisah riwayat hidupnya ialah seorang sahabat yang sangat terkenal. Namanya kerap diulang dan disebut oleh kita. Jika tuan-tuan pernah mendengar, dan saya rasa kita semua tidak lekang daripada mendengar namanya, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Abu Dzar, sahabat yang kita akan bincang pada malam ini, gelarannya, kunyahnya, sebutannya yang masyhur Abu Dzar. Nama sebenar Abu Dzar seperti yang disebut di dalam riwayat-riwayat yang sahih, namanya Jundub bin Junadah, seperti yang diriwayatkan di dalam Al-Isabah. Nama dia Jundub bin Junadah. Sahabat-sahabat ni kita kena beza nama dengan gelaran. Abu Bakar As-Siddiq bukan nama dia. Ini sepatutnya menjadi perhatian orang-orang yang menuntut ilmu ni, dia kena kenal nama sebenar sahabat lah. Abu Bakar As-Siddiq nama sebenarnya Abdullah bin Uthman. Abdullah bin Uthman, itu nama betul dia. Umar Al-Khattab, memang itu nama dia yang sebenar lah. Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, itu real name. Tapi ada sahabat kadang-kadang bukan itu namanya, tapi itu gelaran dan panggilannya. Abu Dzar Jundub bin Junadah. Ghifar ataupun Al-Ghifari nisbah kepada kaum dia. So tuan-tuan boleh tahu nama dia Jundub bin Junadah daripada mana dia ni? Daripada Ghifar. Ghifar tu, Al-Ghifari tu nisbah kepada sandaran, disandarkan kepada apa kaum ataupun klan, kabilah yang dia berasal. Menariknya berhubung dengan Abu Dzar, dia sebelum daripada dilantiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum dia masuk ke dalam Islam, sebelum dia bertemu, bersua muka, mengikrarkan syahadah, dia pergi jumpa Nabi, dia masuk Islam,
dia telah Islam. Apa makna dia telah Islam? Dia telah mengikuti ajaran asal yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Artinya sebelum dia masuk Islam, dia telah berpegang menganut ajaran Nabi Ibrahim. Kemudian bila dia dengar munculnya Nabi, dia bermusafir pergi ke Mekah, declare dia Islam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti siapa? Siapa dia yang telah masuk Islam atau telah mengikuti ajaran yang asal? Kuliah lepas, minggu lepas. Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi telah mengikuti ajaran asal seperti yang dia dapat daripada guru-guru dia. Yang mana guru dia itu, macam mana kita tahu kata itu ajaran asal, itu ajaran yang sebenar? Guru dia cerita tentang kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Salman boleh kenal Nabi, Salman boleh jumpa dengan Nabi? Daripada apa yang dia dapat daripada guru dia. Itu dia panggil punca Salman masuk Islam. Dan malam ni kita nak tengok bagaimana Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Abu Dzar ni kalau kita boleh sebut sedikit tentang kisah, tentang dia punya kehebatan dia. Yang pertama tuan-tuan, sikit kita sebut belum kita baca cerita dia ni. Yang pertama tuan-tuan hadirin mukminin, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Abu Dzar. Kalau tuan-tuan tanya di kalangan sahabat-sahabat Nabi, siapa yang Nabi paling sayang, Nabi paling cinta, sehingga Nabi sebut, Nabi kata, apa yang aku inginkan untuk diri aku, apa yang aku nak untuk diri aku, apa yang aku cinta kepada diri aku, Abu Dzar, aku juga nak Allah bagi benda tu kepada hang. Sayang sungguh Nabi ke Abu Dzar. Sehingga kan dalam peristiwa peperangan Tabuk, kita baca cerita Nabi ni teringat ke Abu Dzar. Orang yang bila kita sayang, kita selalu teringat. Tanda kita sayang, kita teringat. Macam kita sayang dekat Nabi, senantiasa dalam hidup kita, mulut dan hati kita, minda dan jiwa kita senantiasa terikat dan senantiasa kita mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda kita cinta kepada Nabi adalah dengan mengingati Nabi dan mengingati dan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar, dia satu orang yang miskin, zuhud. Dalam peperangan Tabuk, dia lambat pasal unta dia unta tua. Nabi dah keluar. Tabuk ni kalau tuan-tuan tengok, dia bersempadanan. Tabuk ni satu bandar dalam kerajaan sekarang ni. Kalau kita tengok sekarang ni, Tabuk ni dia dalam Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, kerajaan Saudi. Tabuk ni kerajaan Saudi. Tapi Tabuk ni dia jauh, dia border dengan Jordan. Jadi orang Jordan kalau nak masuk ke Mekah, nak mari ke Saudi, dia kena lalu border Jordan. Dia dekat, dia bersempadan dengan Jordan. Jadi Nabi pergi perang Tabuk untuk bertemu dengan tentera Rom kan, perang Tabuk. Di tengah-tengah perjalanan, Nabi yang kata cinta ni, yang kata sayang ni, Nabi tanya, mana Abu Dzar? Tentu kalau kita sayang, kita akan teringat mana pergi kawan kita tak? Tapi kalau kita tak heran, kita tak kisah, biar pergi ada tak ada ikut hang. Tapi orang yang dalam hati dia tu ada kawan tu, cinta sayang kawan tu, dia tanya macam Nabi ya. Dia tengok tak ada Abu Dzar. Abu Dzar mana Abu Dzar? Tak tahu, dia tak mai, apa dia tak ada apa semua kan. Tengok-tengok daripada jauh Abu Dzar mai. Tapi tak nampak lah.
nampak satu orang laki-laki duk tuntun unta. Sebab unta tu lambat, daripada naik baik aku tarik, slow. Dulu perang, tuan-tuan, dulu perang bukan macam sekarang. Dulu bila Nabi kata jom pergi perang, masing-masing kena prepare. Masing-masing kena cari kuda, kuda ke diri, unta ke diri, barang ke diri. Siapa yang tak ada duit, tak boleh pergi lah. Reward dia bila dah menang, mereka dapat masing-masing habuan lah, ghanimah. Abu Dhar mungkin dia tak apa nak ada rezeki, memang dia tak ada apa lah. Dia bawa unta tua, lambat dia tuntun. Nabi tengok daripada jauh. Tadi Nabi tanya dah. Tadi Nabi tanya, mana Abu Dhar? Abu Dhar tak ada. Nabi sedih. Nabi tak seronok, Abu Dhar tak ada. Lepas tu nampak daripada jauh, kita kalau kita harap orang tu main kan, kita doa kata Abu Dhar lah kan. Macam tu Nabi kata, kun Abu Dhar, kun Abu Dhar, jadilah Abu Dhar, jadilah Abu Dhar. Artinya Nabi duk sebut apa? Harap-harap Abu Dhar lah tu. Abu Dhar pasalan tu, Abu Dhar lah tu, sahih dia lah tu. Tengok yang kata Nabi sayang kat dia. Tengok-tengok cuih dia mai. Nabi kita pasal apa lambat, dia kata kuda unta lambat. Artinya Nabi seronok kerana yang Nabi kata Abu Dhar tu, Abu Dhar sungguh. Tu yang kata akrabnya Nabi dengan Abu Dhar. Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kata apa? Ya Abu Dhar, wahai Abu Dhar, inni araka da'ifan, inni araka da'ifan, aku melihat engkau seorang yang da'if. Da'if di sini apa dia tuan-tuan? Da'if dari sudut bukan dia tak bagus. Da'if dari sudut siasah, management. Tuan-tuan bila baca hadis yang Nabi kata innaka da'if, Abu Dhar hang ni lemah, hang ni lekeh, da'if, bukan merujuk kepada iman, bukan merujuk kepada takwa, bukan merujuk kepada pribadi dia, tak. Da'if dalam konteks Abu Dhar, dia merujuk kepada apa? Dia lemah dalam sudut urus takbir. Tapi dia ni Abu Dhar ni satu orang yang ahlul ibadah. Kata sahabat Nabi, kami tak pernah tengok orang yang paling kuat salat, yang paling kuat ibadat, yang paling kuat berzikir, berdoa, bersemua ni kami tak pernah tengok melainkan Abu Dhar. Tapi pasal apa Nabi kata dia da'if? Da'if dalam konteks as-siyasah, dalam konteks pentadbiran, politik. Pasal itu tuan-tuan, bila kita baca kisah Abu Dhar, kita akan dapat satu pengajaran. Apa dia? Bukan semua orang yang wara', yang kuat semayang, yang rajin baca Quran, yang kita tengok dia saleh, dia boleh mentadbir. Kerana sebab itu tuan-tuan kalau tengok, soal ibadat, soal bab lain. Tapi soal as-siyasah, soal politik, soal pentadbiran, dia memerlukan skill. Satu orang mungkin boleh semayang tahajud 30 rakaat. Tapi kalau kita suruh dia urus takbir apa-apa, jadi dia lantik jadi ketua ke pengurusi apa-apa, lingkup. Dia semayang rajin lah, tapi mai datang nak mesyuarat, mai datang nak urus takbir, masalah. Sebab itu agama mutadayyin, walaupun dia seorang yang beragama, tapi itu bukan mesti mengatakan dia itu pandai dalam urusan takbir, kan? Sebab itu kita kena hati-hati memberikan sesuatu amanah kepada seseorang. Sebab itu kita kena bagi amanah ni pada orang yang sesuai. Nabi kata kat Abu Dhar, Abu Dhar dia minta, dia kata Rasulullah, sahabat tu pergi nu jadi ketua ni, sahabat nu bagi ketua ni apa semua, lantiklah dia apa-apa kan. Tuan-tuan pun bila nak lantik orang, tuan-tuan jangan duk kira kita lantik dia lah pasal apa. Tengok dia semayang rajin, semayang tak apalah, satu bab. Tapi yang kita nak lantik ni berkaitan dengan pengurusan.
Kan? Nampak? Okey, Nabi kata dekat dia, inni araka dha'ifan wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Aku sesungguhnya, kata Nabi, aku cinta kepada engkau apa yang aku cinta untuk diri aku. Tu Nabi kata kat Abu Zar. Pasal itu Nabi tak bagi jawatan kat Abu Zar. Tengok Nabi kata apa? Nabi kata la ta'ammaranna 'ala ithnain. Abu Zar, dengar ni. Ni nak kata ni bukan kerana benci. Tak bagi ni bukan kerana benci. Tak bagi ni bukan kerana tak sayang. Kerana sayang yang tak bagi ni. La ta'ammaranna 'ala ithnain. Hang jangan jadi pemerintah, hang jangan urus walaupun 2 orang. Nabi kata, Abu Zar, hang jangan jadi la ta'ammaran, hang jangan urus urusan manusia walaupun hang kena urus 2 orang. 2 orang pun tak payah. Kalau 2 orang pun tak payah, 20 orang lagi tak boleh. Hang tak boleh dalam hal ini, bukan kemahiran hang. Pasal itu tuan-tuan tengok Khalid Ibnul Walid, bagus tak Khalid? Khalid Ibnul Walid, panglima perang, dia kalau baca sirah dia, ada tindakan-tindakan dia yang agak kontroversi. Khalid ni kalau baca ada agak-agak kontroversi. Dia ada bunuh orang yang agak kontroversi lah. Dan Nabi pernah berdoa, ya Allah, aku tidak ada kaitan dengan apa yang Khalid buat. Tapi sampai Nabi wafat, Nabi tak pecat Khalid. Panglima angkatan tentera Nabi, jeneral nombor 1 Nabi, tentera Islam nombor 1 zaman Nabi, Khalid. Tapi Khalid ni kalau kita baca, dia tidak sekuat ibadah Abu Dhar. Dia tidak sewarak Abu Dhar. Dia tidak sezuhud Abu Dhar. Tetapi untuk jawatan ketenteraan, jawatan mengurus takbir satu pasukan tentera, Abu Dhar walaupun rajin salat, tetapi Khalid lebih sesuai kerana skill itu ada pada Khalid. Ini cara Nabi meletakkan sahabat pada position yang betul. Kita belajarlah. Kita ambil cerita ni. Lepas itu kadang-kadang mungkin dia ustaz, bagi urus satu benda lingkup. Dia tidak baca doa, bukan tak bagus kan? Nampak? Nah, jadi itu kita kena faham. Baik. Kemudian Nabi kata, wala tawallayanna mal yatim. Jangan urus 2 orang pun tak boleh. Kau tak layak. Jangan ambil urusan harta anak yatim. Abu Dhar, sejak daripada hadis ni, sejak daripada Nabi SAW pesan, la ta'ammaranna 'ala ithnain. Dia, sejak Nabi kata macam tu, Abu Dhar tak terlibat langsung. Refuse, reject. Pasal itu kalau kita tak mampu, tuan-tuan, kita tahu kita tak mampu, kita tak boleh, orang lantik kita, orang angkat kita, kita kena cakap kata kita tak mampu. Tapi kalau kita semua pakat duk tak mampu, kadang-kadang ada orang dia boleh tapi dia duk kata tak mampu, tak boleh juga kan. Kalau orang kata hang kena lantik lah, saya tak mampu, tak apa, kami tahu hang mampu kan. Jangan kita pula pergi habang, tak ada apa-apa kan. Biar orang lantik kita. Nabi kata apa? La tas'alil imarah. Dalam hadis Bukhari, jangan lobi untuk mendapatkan jawatan. Nabi kata, kami tidak akan melantik orang yang meminta jawatan. Tetapi kita juga jangan lupa bagaimana Yusuf minta jawatan. So tuan-tuan pandai-pandai sama ada tuan-tuan Abu Dhar, tuan-tuan Yusuf, jawapannya ada pada tuan-tuan. Dia tak siapa hang minta, aku Yusuf. Fine. Siapa hang tak mau, aku Abu Dhar. Okey. Boleh? Kalau dia tak tahu apa dia tu Yusuf, apa dia tu Abu Dhar, hang tengok klip video ni, ada dalam Surah Sunnah PMT. Aku nak terangkan panjang kan. Okey. So tuan-tuan hadirin mukminin, balik pada tajuk kita. Kita ambil balik pada hadis ni. Tuan-tuan. Baik. Okey. So kita ambil cerita Abu Dhar. Sekali tak sempat.
An Abdullah bin Samit, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Qala Abu Dhar bercerita, ini macam mana dia masuk Islam. Dia daripada kalangan as-sabiqun al-awwalun, dia golongan first batch masuk Islam. Peringkat Abu Bakar, peringkat Umar, peringkat apa semua tu, dia first batch, grup pertama. Dia kata, kharajna min qaumina ghifarin wa kanu yuhilluna ash-shahra al-haram fa kharajtu ana wa akhi Unais wa ummuna. Dia kata, dulu aku, keluarga apa semua duduk di kabilah Ghifar. Cuma masalahnya kaum aku ni teruk. Kaum aku ni memang tak ada tamadun, memang tak ada hukum, memang tak boleh pakai. Dahsyat tak dahsyat kaum aku ni. Kanu, mereka ni adalah mereka ni, yuhilluna, ahalla yuhillu, mereka menghalalkan asy-syahral haram, bulan haram yang tak boleh perang, tak boleh menyamun, tak boleh bunuh orang, tak boleh kacau orang. Depa tak kira, depa langgar. Punya teruknya pok aku ni Arab, tak kira terang mana teruk pun, masuk bulan haram depa stop hak jahat. Apa ni? Ni bulan ni Rajab ni. Rajab ni bulan haram ni. Kalau dulu bulan ni orang tak perang. Tapi bulan Rajab ni, bulan haram ni, lagi sakan dia maki orang. Punya Abu Nawas betul. Bulan ni tuan-tuan, bulan haram. Patut bulan haram mulut kena lagi elok. Cakap mesti biar padan dengan serban tu. Astaghfirullah. Okey, saya kalau tak sabit bulan haram, tahuan. Okey. Wa kanu yuhilluna asy-syahral haram. Jadi dia kata, aku tak boleh duduk. Manusia ni bila hidayah masuk kat dia, tuan-tuan. Pasal itu tuan-tuan, bila kita iman, saya bukan nak kait dengan situasi semasa, tapi saya nak cerita, manusia ni bila cahaya iman masuk ke dalam hati dia, dia ada taqwa, Allah Ta'ala campak nur kepada dia, agama masuk ke dalam jiwa dia, dia tak akan boleh duduk dan dia tak akan boleh masuk dengan benda-benda yang berlawanan dengan agama. Kita tak boleh faham, tuan-tuan, apabila perkataan yang kotor disebut. Dia sebut perkataan kotor. Ni yang duduk ramai-ramai, Allahu Akbar, Astaghfirullahalazim. Hey, apa ni? Mencarut, maki orang, disambut dengan laungan takbir. Tahu tuan-tuan? Tuan-tuan mencarut, saya kata Allahu Akbar. Sepatutnya mencarut tak boleh lah. Tuan-tuan bisa tengok orang sambung. Dia kata fa kharajtu ana wa akhi. Kata Abu Dhar, oleh kerana aku tak boleh duduk. Pasal tu kita bila environment tak sesuai, bi'ah, dia panggil bi'ah salihah. Pasal tu kita orang Islam ni, nombor satu yang kita kena pilih apa dia? Environment yang kita nak duduk, kawan-kawan yang kita nak kawan, masyarakat yang kita nak bercampur, negeri yang kita nak duduk. Perlis ni antara negeri yang bagus, negeri yang bi'ah dia bagus. So kita kena kekalkan. Tuan-tuan, mana ada negeri yang tak ada pusat maksiat? Tak ada. So bi'ah kita kan, kita payah nak buat jahat dia boleh kan? Kelab malam pun cari tak jumpa. Bukan kata kelab malam pengoyang pun tak ada. Nak pergi tengok pengoyang kena pergi luar kan? Nampak? Ni suat bi'ah yang bagus. Masjid banyak kan? Bang pun kita dengar boleh semayang.
Ini bi'ah, environment. Nabi suruh kita pilih bi'ah. So, duduk dalam keadaan yang baik. Manusia ni bila dia duduk dalam kawasan yang baik, walaupun dia tu jahat, tapi lama-lama dia jadi baik. Tapi manusia ni kalau dia jahat, kalau dia baik, dia pergi duduk dengan environment yang kurang baik, lama-lama dia terpengaruh. So, bi'ah sangat penting. Kemudian tuan-tuan, dia kata tak boleh duduk. Fa kharajtu ana, maka aku wa akhi, saudara aku nama Unais. Tuan-tuan kena ingat 3 orang ni. Abu Dhar, saudara dia, adik dia lah, akhi, saudaraku Unais, wa ummuna, mak kami, 3 beranak, kami keluar. Fanazalna ala khalin lana, kami pun pergilah ke kampung bapa saudara kami. Fa akramna khaluna wa ahsana ilaina, kami pun menumpanglah di situ. Itu yang cerita dia boleh keluar pada kampung dia tu. Ghifar ni termasuk Abu Zar ni. Ghifar ni apa dia? Ghifar ni suku kaum penyamun. Depa ni suku kaum penyamun. Maksudnya siapa-siapa yang nak masuk ke Mekah kena lalu depa akan samun. Nampak? Depa ni kira gedebel lah kan. Kira gangster lah kan. Tapi dia keluar daripada tu. Dia pergi duduk. Masalahnya apa? Bila dia pergi duduk di situ, pak menakan dia is okay. Tapi orang kaum, biasalah manusia ni dia bukan boleh tengok orang lain, dia dengki. Depa pergi cucuk pak menakan dia, fahasadana, hasad. Depa pergi cerita kata adik dia Unais tu apa dia? Buat tak elok dengan bini pak menakan tu. So pak menakan ni dah terracun, dah termakan, dia pun macam bergaduh lah dengan Abu Dhar. Nampak tuan? Orang luar pergi cucuk bergaduh adik-beradik. Asal elok. Abu Dhar asal dia bagus, rapat dengan pak menakan dia, layan apa semua, tapi orang luar tengok depa keluarga mesra sangat. Depa masuk, depa pergi cucuk, depa kata hang jaga-jaga. Yang mai tumpang hang tu duduk mengorak bini hang. Oh, tu dia. Jadi kawan ni pun dia termakanlah. Pergi bergaduh. Halau. Keluar. Tu yang kata tu saya nak ringkaskan cerita, keluarlah depa. Kan? Keluar dah. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, dia kata waqad sallaitu ya bana akhi qabla an alqa Rasulullah bi 3 sinin. Dia kata sebelum aku jumpa dengan Nabi, aku telah semayang selama 3 tahun. Tanya apa dia ni, bila dia kata dia semayang 3 tahun, dia bertanya dia, hang tak jumpa Nabi lagi, hang semayang lagu mana? Aku semayang menghadap Allah. Aku semayang menghadap Allah. Fa aina tawajjah? Menghadap belah mana? Dia kata atawajjahu haitsu yuwajjihuni rabbi. Aku menghadap belah mana yang Allah Taala suruh. Masa tu tak ada lagi kiblat Masjidil Haram Mekah apa semua ni. Dia kata dia semayang macam mana? Tak ada lah lagu semayang Nabi. Pasal cerita ni cerita sebelum dia jumpa Nabi. Dia kata aku semayang min akhiril lail, daripada hujung malam sampailah apa dia? Usalli isya'an hatta idza kana min akhiril lail. Dia semayang lepas isyak sampai sebelum subuh. Semayang mengikut ajaran sebelum ni lah. Syar'u man qablana. Semayang cara dulu. Maksudnya dia ni memang dah bagus pada awal kan. Kemudian tuan-tuan pendekkan cerita macam mana dia jumpa Nabi. Kita teruskan penggembaraan dia. Faqala Unais inna li hajatun bi Makkah. Adik dia Unais tu kata, aku nak pergi Mekah, ada urusan. Adik dia ni Unais ni dia kaki judi. Dia jenis dululah mana masuk Islam lagi. Dia bertaruh. Dia ni bertaruh, mungkin dia nak pergi Mekah, ada urusan dia nak pergi ni lah, bertaruh ke apa ke. Kan orang Arab dulu depa jenis banyak bertaruh. Menung nasib belapa semua ni kan. Fantalaqa Unaisun hatta ata Makkah. Maka bertolaklah Unais pergi ke Mekah. Unais pergi ke Mekah. Abu Dhar tak pergi. Abu Dhar jaga mak dia. Tapi Unais pergi. Okey. Faratha alayya thumma jaa faqultu ma sana'ta qal. Lepas dia balik mai, Abu Dhar tanya apa cerita Mekah.
Dia kata laqitu rajulan bi Makkah ala dinika. Aku pi Mekah tu, kita kalau orang tanya, kita pi satu-satu tempat, orang tanya apa cerita, kita akan cerita yang paling menarik, yang paling kita tak boleh lupa lah. Kalau nak cerita semua tak boleh lah kan. Nampak? Jadi dia kata yang paling menarik sekali, aku telah berjumpa laqitu rajulan. Unais kata satu orang laki-laki di Makkah yang sama agama dengan engkau. Terkejut Abu Dhar. Lelaki itu sama agama dengan engkau, macam agama Ibrahim. Semayang apa semua, tak sembah berhala, tak minum arak, tak berjudi. Macam mana hang dia sama? Okey? Tetapi yang peliknya, lelaki itu dia kata yad'umu annallaha arsalahu. Dia kata dia nabi. Allah hantar dia. Dia cerita tentang Nabi Muhammad. Unais tak kenal, mana nak kenal, first time jumpa. Bukan lagu Salman, dah ada information. Lalu Abu Zar tanya. Tengok Abu Zar ni dia cerdik. Dia cerdik pasal apa? Dia tabayyun, tasabbut, dia kaji. Pasal itu ada orang kata dia lembam kan. Ada siapa tahu kata dia lembam. Saya ada dengar. Siapa abang tahu dia lembam. Lembam apa? Kalau kita baca kisah ni, dia cerdik. Tengok saya, tuan-tuan kalau dengar sampai habis tu akan nampak tangkasnya dia. Okey, dia kata fama yaqulun nas. Orang ramai duk cakap apa? Orang Mekah panggil apa dekat dia ni yang mengaku nabi ni? Qal, kata Unais, yaquluna syair, kahin, sahir. Depa tuduh dia, depa label dia, depa gelak dia 3 benda. Depa tuduh Nabi Muhammad ni, depa label Nabi Muhammad ni, depa bubuh gelaran yang tak elok. Nombor 1, depa kata Muhammad syair, tukang syair. Tukang syair. Maksudnya Quran yang dia baca tu dia karang, dia reka syair dan nak menipu kita. Lepas tu yang kedua, kahin, tok bomong, tukang nujum. Yang ketiga, sahir, tukang sihir. Ini memang tuan-tuan, label melabel ni dah ada sejak daripada zaman sebelum Nabi Muhammad lagi. Tak puas hati sikit, takut sikit, dia bubuh lah, cop ni kan. Biasa. Tak tahu nak kata apa, tenyeh, buh, cop kawan tu, gelak kawan tu, kan? Ini benda biasa. Gelak menggelak. Tapi kita orang cerdik macam Abu Zar, Unais kata depa duk cop dia tak heran. Kita dengar orang cop sikit tak mau dengar lah, kan? Saya tak mau buat contoh lah kan. Okey, tapi mai dengar dia cerita apa, dengar. Okey. Tapi Unais ni dia kata apa? Pendekkan cerita, dia kata aku dah siasat sikit. Nombor 1, yang dia baca tu bukan syair. Pasal aku pun pandai syair. Nombor 2, yang depa kata dia baca tu jampi, bukan jampi. So yang depa tuduh ni bohong. Innahum lakadzibun. Depa bohong. Depa saja tuduh. Tahu pasal apa depa tuduh? Pasal apa orang Arab gelak macam-macam dekat Nabi untuk menakut-nakutkan manusia supaya tidak pergi mendengar Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi. Itu modus operandi. Gelak orang, boh gambar, cop, lepas tu tak bagi orang, jangan pergi dengar dia tu, jangan pergi dengar dia tu, jangan pergi dengar dia tu. Macam-macam lah kan. Nampak? Orang yang tak ada modal, orang yang tak ada hujah, last sekali cok. Mari dengar, mari berhujah. Tang mana salah? Habaq tang mana salah? Kita nak perbetul. Dengar pula kita nak hujah. Dengar pula kita nak baca dalil. Dengar pula kan. Mau takat duk habaq selori sekontena yang tu sembang derah. Tak mau lagu tu kan. Mana dia habaq tanah? Salah tang mana? Silap tang mana? Tak kena tang mana? Habaq tang mana salah? Pasal apa kata salah? Bagi lagu tu orang cerdik.
Nampak? Okey, tak apalah. Kata Abu Zar, bagus, aku nak pergi siasat. Dia pun pergi. Ini first dia jumpa Nabi. Fa'ataitu Makkah, maka aku pun pergilah ke Mekah. Pendekkan cerita, dia kata bila aku pergi ke Mekah, aku nak tanya Nabi Muhammad ni macam mana. Bukan boleh sebarangan tanya. Dan tak tahulah, tak tahu Nabi Muhammad ni yang mana satu. Pasal tuan-tuan kena tahu, ini zaman dulu mana, dengar nama tapi tak tahu orang mana. Nak duk tuduh tak ketahui hala kan, tak boleh. Okey, jadi dia pun kata tak apalah, sekarang ni macam ni. Dia pergi tengok. Dia tengok kan. Boleh pakai sikit, dia pun pergi. Ni kira untung nasib lah. Dia kata, aina hadha alladhi tad'unahu as-sabi'. Tahu tak? Yang mengaku jadi Nabi tu duduk di mana? Dia tanya dekat satu orang. Dia pun tak kenal kawan tu pun tak kenal dia. Dengar tanya, tanya. Kan? Macam tuan-tuan lah pergi majlis kenduri tanya, ustaz tu duduk ceramah masjid mana? Dia pun tengok kita macam geng ni, geng pok tu ni. Pasal itu tuan-tuan jangan duduk tanya. Tambilah senang lah kan. Macam-macam ada logo, lambang apa semua, kita dah boleh tahu lah kan. Okey, lepas tu dia kata tak apalah. Dia kata yang dia tanya tu pula pergi duk tempik tak ketahuan hala. Dia kata ni, oi, famala alayya ahlul wadi bi kulli madratin wa 'azmin. Dia kata, weh, mana ni geng Muhammad ni, geng Muhammad. Lingkup. Hari pertama mai silap tanya, kena pukul terus. Kan, kena bubuh terus dia kata. Luka berdarah apa semua. Dia kata fa'ataitu Zamzam faghasaltu anni dima. Nak berjumpa dengan Nabi pun bukan senang, seksa betul dia dah. Berdarah habis orang bubuh dia, tibai dia apa semua. Dia pergi kat Zamzam, basuh darah dia, minum air Zamzam apa semua. Tiba-tiba dia kata dalam dia duduk apa? Dia duduk di Mekah tu 30 hari tu, 30 hari dia duduk tu, dia hanya minum Zamzam. Ini kelebihan Zamzam. Abu Zar kata 30 hari, sebulan dia duduk di Mekah. Dia tak tahu nak pergi duduk rumah siapa, dia tak tahu nak pergi duduk tumpang siapa, dia tak bawa bekalan, dia tak ada duit apa semua. Yang dia harap minum Zamzam saja. Siang, malam, pagi, petang, lapak Zamzam, 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 sampai gemuk gedempol. Dia kata apa? Dia kata takassarat, pecahnya uqan batni ni. Sampai pecah ni dia jadi berlapis. Minum Zamzam. Sebab itu bila dia cerita dekat Nabi, nanti Nabi akan tanya dia, hang duduk 30 hari Abu Zar, hang minum makan apa? Siapa jamu hang makan? Dia kata tak makan apa Rasulullah, 30 hari duduk di Mekah ni, aku langgah Zamzam siang malam pagi petang. Nabi kata innaha mubarakah. Nabi kata Zamzam mubarakah. Zamzam air yang berkat. Pasal itu kalau tuan-tuan ada penyakit, ada hajat apa-apa, minum Zamzam. Cari Zamzam. Nabi sebut innaha mubarakatun. Ia satu air yang diberkati oleh Allah. Jadi kita boleh kata Zamzam berkat. Pasal Nabi kata. Pasal itu saya kalau ada orang sakit, ada orang ada masalah apa, ada apa-apa saja, minum Zamzam, masa minum niat. Sebab ada hadis Nabi kata, ma'u Zamzam lima syuribalah. Air Zamzam ini dia akan jadi ikut siapa yang minum dengan niat apa. Pasal itu kita ada baca kisah Imam Syafi'i minum Zamzam jadi alim. Kan ada sahabat yang nak hafal minum Zamzam, dia kuat hafalan dia. Jadi tuan-tuan masa nak minum tu tuan-tuan niat nak jadi apa? Nak terang hati ke, nak jadi cerdik ke, nak bagi sihat ke, nak bagi putih ke, hitam ke apa ke, minum. Itu Zamzam. Dia duk minum, dia kata tak jadi pun. Tengok Zamzam palsu. Kan? Tapi ada orang tuan-tuan, masa saya duk jual Zamzam tu, ada orang pergi di kedai cari Zamzam.
Bukan cari Zam-Zam, cari ayak. Saya tak mau sebut lah. Ini yang kata orang ni, yang kata manusia ni. Manusia dengan hadis Nabi ni, sikap dia. Dia kata ada jual ayak sekian-sekian lah. Kalau saya sebut semua orang tahu. Ayak kan macam-macam. Saya kata tak ada ayak tu. Oh, ayak tu sakanlah dengan bacaan ni, ramuan ni apa semua kan. Tapi kita tak jual lah. Dia kata tak apa cik, saya ada Zam-Zam. Masa tu Zam-Zam boleh masuk lagi, boleh import masuk lagi. Saya ada Zam-Zam. Tuan-tuan tahu apa jawapan dia? Wallahi. Dia kata apa? Masih terngiang-ngiang perkataan dia. Kita minta maaf lah, saya cari ayak tu. Kita offer ayak Nabi sebut mubarakah, ayak Zam-Zam. Dia downgrade Zam-Zam, dia nak pergi cari ayak tu lagi. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Yang kata manusia ni ayak Nabi kata ni. Bukanlah kita nak jual, bukanlah tak ada masalah pun laku macam tu ya. Zam-Zam ni ada orang cari, tapi orang kita nampak. Bila kita kata ayak Zam-Zam, dia kata ayak ni. Ayak ni lagi sakan. Yang dia kata sakan tu ada orang kata, yang ni Nabi kata. Kadang-kadang tuan-tuan ini sikap manusia. Dia kata Zam-Zam aneh-aneh tak makan. Yang ayak ni aneh-aneh makan. Elok lah. So dia makan. Macam mana dia jumpa Nabi? Dia tak jumpa lagi. Tiba-tiba dalam dia duduk bersedih tu, dia nampak ada dua orang wanita mari sembah berhala. Nama dia Isafan wa Nailata. Isaf dengan Nailah ni dikatakan dua berhala. Isaf dengan Nailah ni dua berhala yang asalnya orang. Depa berdua ni masuk pi berzina dalam Kaabah, jadi ketui batu. Lepas tu orang Arab ambil depa ni, pergi letak satu di Bukit Safa, pergi letak satu di Bukit Marwah. Jadi berhala. Berhala yang bekas kaki zina. Pergi berzina dalam Kaabah. Jangan buat tak tahu hala di Kaabah. Kan? Azan lah. Sekali lagi kita azan, lepas tu kita sambung macam mana dia jumpa Nabi, lepas tu kita tangguh kelas insya-Allah taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Okey, kita sambung sikit tuan-tuan. Dia kata pada malam pertemuan dia dengan Nabi tu, dia awalnya bertembung dengan dua orang wanita yang sedang berdoa kepada Isaf dengan Nailah. Dua-dua ni berhala. Dia pergi larang lah mereka ni. Tu belum masuk Islam ni, dia pergi tegur lah. Yang kata Abu Zar ni, dia orang berani dan tegas. Pasal itu tuan-tuan, dia pernah bertembung dengan sahabat-sahabat Nabi sendiri. Sampai dia mati seorang-seorang. Nabi kata dekat Abu Zar, hang berjalan tadi ni yamshi wahdah. Hang berjalan mai seorang-seorang hang ya. Hang akan mati seorang-seorang. Dia mati tuan-tuan, hanya ada 3 orang ya dekat dia masa dia mati. Isteri dia, hamba perempuan dengan dia. Macam mana yang dia boleh pergi duduk di situ? Sekali, kalau ada sempat kita sebut. Akhir kehidupan dia pada zaman dia hidup sampai zaman Uthman. Dia hidup pada zaman Uthman, sampai zaman Uthman dia meninggal. Dia meninggal tu tak ada siapa pun di sisi dia. Itu yang kata Abu Zar. Tak apa, kita sambung. Jadi perempuan ni pun hingap teriak ni, ada siapa duk larang kita berdoa ni? Siapa duk larang ni? Mai mana ni? Geng mana ni? Nabi masa tu dengan Abu Bakar dengar. Nabi kata, "Malakuma?" Apa duk ingat-ingat Qalata as-sabi bainal Ka'bah wa astariha. Dia berkata ni ada satu orang yang duk marah kami, duk tegur kami ni. Maqala lakuma. Dia kata apa? Dia tak bagi kami duk doa apa semua ni. Itu yang kata boleh berjumpa dengan Abu Dhar dengan Nabi tu. Kemudian tuan-tuan, Nabi masuk ke Masjidil Haram, cium Hajarul Aswad, istalama al-hajar. Nabi cium Hajarul Aswad, tak jumpa lagi. Wa tafa bil bait huwa wa sahibuhu. Nabi pergi bertawaf bersama dengan sahabatnya iaitu Abu Bakar. Kemudian thumma salla. Abu Zar duk perhati. Dia masuk, dia cium Hajarul Aswad, dia tawaf, dia semayang. Lepas tu falamma qada salatahu qala Abu Dhar. Habis Nabi semayang, Abu Dhar dia kata, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Kata Abu Zar, "Ana awal man hayyahu bi tahiyyatil Islam." Ini kita boleh buat soalan. Siapakah orang pertama yang memberikan ucapan Assalamu alaikum? Orang pertama yang mengucapkan Assalamu alaikum, Abu Dhar. Abu Dhar adalah manusia pertama yang mengucapkan Assalamu alaikum. Assalamu alayka ya Rasulullah. Terkejut Nabi. Tak kenal siapa dia. Wa alayka wa rahmatullah. Nabi jawab. Kemudian Nabi tanya, "Mari mana?" "Min Ghifar," daripada Ghifar. Tu Nabi tanya, "Berapa hari dah duduk sini?" 30 hari 30 malam. "Siapa bagi hang makan?" "Tak makan apa, makan zam-zam saja." Tu yang Nabi kata, "Innaha mubarakatun, innaha ta'mun." Itulah makanan, itulah benda yang berkat, zam-zam. Qala Abu Bakar, "Ya Rasulullah, i'dhin li fi ta'amihi al-lailah." Yang ni sikap bagus Abu Bakar. "Rasulullah, malam ni bagi saya jamu dia." Fantalaqa Rasulullah wa Abu Bakrin wa antalaqtu ma'ahuma. Depa pun pilah bertiga, Nabi, Abu Dhar, Abu Bakar. Pi rumah siapa? Pi rumah Abu Bakar. Kita orang jauh mai, nampak tak makan lagi, kalau tak bawa pi rumah pun kita bawa pi kedai. Jangan kau tu kata, "Saya 3 hari lah ni lapar." Kan? Pandai-pandai nak mai boleh, nak makan tak reti pula. Kan? Mai tang ni boleh, kan? Bagilah makan. Allah tuan-tuan, RM5 ya, tak bankrupt lah, RM5 kan, bawa pergi makan.
Jangan tuan-tuan bawa dia pergi makan, tuan-tuan suruh dia bayar pula. Dia kata, ni saya pakcik tak makan lagi ni. Tak apa, pakcik pun tak makan lagi, jom pergi makan. Kan? Lepas tu tuan-tuan pun kata dia duduk sana, pakcik nak pergi tutup kipas masjid Zat. Balik tu. Jangan. Jamu dia makan. Lepas tu masjid kadang-kadang kena ada juga kan, roti-roti kering kan. Jamu orang makan. Kata Abu Zar, dia kata apa? Dia kata faja'ala yaqbid lana min zabib. Zabib ni kismih. Zabib kismih. Lepas tu orang Kelantan dia panggil jabib kan. Kismis. Taif. Kismis Taif. Punya ni kan, Taif ni dia tanah tinggi macam Cameron Highland, sejuk. Taif ni sejuk, tempat yang subur. Nampak? Dia kata apa? Wa kana dhalika awwal at-ta'am akaltuhu biha. Itulah first makanan yang aku makan selepas sebulan tak makan. Lepas tu tuan-tuan, dia pun mengikrarkan syahadah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia pun balik mendakwah kepada adik dia Unais, dakwah kepada mak dia dan juga kepada kaum dia. Ini kita kena belajar. Bila kita dapat ilmu, mula dengan diri kita, kemudian ahli keluarga. Abu Zar lepas dia masuk Islam, lepas dia dia masuk Islam, dia balik, dia pergi cerita dekat siapa? Adik dia Unais. Lepas tu siapa dia? Mak dia. 3 orang tu. Dia, mak dia, adik dia masuk Islam. Lepas dia dapat, tengok tuan-tuan, dakwah semangat. Lepas tu siapa dia? Kaum dia. Tuan-tuan tahu kaum penyamun perompak tu, Abu Zar jumpa Nabi tu, balik suruh kaum dia masuk Islam, setengah masuk. Tu yang kata Abu Zar, setengah kaum Ghifar tu masuk Islam, setengah lagi masuk lepas tu. Abu Zar, kita mengaji berpuluh tahun, kalah Abu Zar. Satu kampung tak ikut. Nampak? Keluarga kita pun, tapi dia kata pandai pula, dia pun pandai orang mengaji memang pandai kepak. Hidayah di tangan Allah. Habis cerita kan? Semangat kena ada. Okey. Lepas tu tuan-tuan, dia masuklah Islam. Itulah cerita Islamnya Abu Zar. Ada satu lagi riwayat dia jumpa dengan, yang ni dia jumpa first Abu Bakar dengan Nabi terus. Second version dia jumpa dengan Ali yang bawa dia jumpa Nabi, tapi lebih kurang sama, tak perlu ulang. Macam mana Abu Zar jumpa Nabi, itu ceritanya. Macam mana Abu Zar meninggal. Abu Zar dia ada krisis dengan Muawiyah. Ketika itu Muawiyah di Syam. Jadi Abu Zar ni dia punya sikap dia banyak kritik, tegur. Tak betul dia tegur. Pasal dia punya sikap, dia tak heran orang. Jadi Muawiyah ni rasa dia ni masalah sikit kacau kan, cakap banyak sangat. Dia telah tulis surat pada Uthman, panggil balik. Jangan bagi dia duduk Syam. Panggil dia balik pergi Madinah. Uthman panggil Abu Zar, orang yang taat pada pemerintah. Ini ahli sunnah, taat pada pemerintah. Uthman panggil mai balik, dia balik. Dia kata macam nilah khalifah, masalah banyak sangat. Aku nak pergi duduk kampung tu, Rabadah. Kampung tu tak ada orang. Senang aku tak berkelahi dengan siapa. Itu yang dia boleh mati seorang-seorang. Tapi dia dah sebut dah. Isteri dia kata, masa dia sakit tu, dia sakit teruk lah kan, nak tua, nak meninggal. Isteri dia sedih. Isteri dia kata apa? Abu Zar, siapa nak ke bumi hang nanti kalau mati? Aku nak larat perempuan. Yang duduk dengan kita pun hamba perempuan. Siapa nak kapan, nak korek, nak tanam ni? Abu Zar kata jangan takut. Nabi dah sebut. Nabi kata akan ada manusia yang menguruskan aku. Panjanglah hadis tu kan. Dan aku percaya Nabi tak bohong. Dipendekkan cerita, lepas dia meninggal, riwayat sebut isteri dia bawa pergi ke tepi jalan. Duk tunggu siapa nak lalu. Kawasan tu orang tak lalu. Kawasan Ulu. Tiba-tiba tuan-tuan, qadar Allah, lalu satu rombongan. Dia pun tanya siapa dia ni?
Abu Dzar Al-Ghifari. Allahu Akbar. Sahabat besar Nabi. Nabi sayang dia, Nabi cinta dia. Dia wafat. Satu orang yang dalam rombongan tu menangis, tuan-tuan. Dia turun, dia kata apa? Betul apa yang berlaku. Benar apa yang berlaku. Nabi sebut masa perang Tabuk dia ni akan mati seorang-seorang. Dia mati sungguh seorang-seorang. Tak ada orang di sisi dia. Abu Dzar Al-Ghifari. Depa pun urus dia apa tengok. Janji Nabi. Saya nak tutup dengan wasiat Nabi kepada Abu Dzar. Tengok. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Tuan-tuan tengok wasiat daripada kekasih kepada kekasih. Pesanan daripada Rasulullah kepada sahabat yang dia cinta dan dia kasih. Sahabat besar. Kata Nabi kepada Abu Dzar. Tengok. Amarani khalili. Ni saya baca ni tuan-tuan. Apa yang disebut oleh mulut Abu Dzar. Ambil amal tuan-tuan. Ambil amal, ikut. Abu Dzar dia kata, amarani khalili sallallahu alaihi wasallam, telah menyuruh aku, telah menyuruh dan telah memerintahkan kepada aku, kekasih aku. Dia guna perkataan khalili, khalil, kekasihku. Dia guna perkataan khalili, kekasih aku. Telah berpesan kekasih aku kepada aku. Apa dia? Bisab'in, dengan 7 benda. Dengan 7 benda. Dengan 7 benda. Apa dia tuan-tuan? Yang pertama, amarani bihubbil masakin waddanu minhum. Nombor 1, Nabi berpesan Abu Dzar, sayanglah orang miskin dan berkawanlah dengan mereka. Sayanglah orang miskin, rapatlah dengan mereka, duduk dengan mereka. Itu nombor 1 tuan-tuan, pesanan Nabi pada Abu Dzar. Nombor 2, wa amarani an anzura ila man huwa duni wala anzura ila man huwa fawqi. Abu Dzar, pesanan nombor 2, ingat tuan-tuan, pesanan nombor 2 Abu Dzar, tengok orang yang lebih susah daripada hang, jangan tengok orang yang lebih senang daripada hang. Itu kata Nabi. Abu Dzar, tengok orang yang lebih susah, lebih miskin, lebih teruk ujian dia, lebih sakit, lebih musibah, jangan langut ke atas. Kalau hang langut ke atas, hang tak syukur. Hang akan suka pertikai Allah, hang tak akan ada qanaah. Tengok orang susah. Kita tuan-tuan dalam urusan dunia tengok orang bawah. Ini arahan Nabi. Nabi ajak Abu Dzar, tengok orang bawah. Kita yang duk dengki, hasad, cemburu, iri hati, tak senang duduk, tak lena malam tu pasal duduk tengok orang lebih. Kita tengok orang korang. Mai tengok orang korang. Pasal tu tengok rancangan bersamamu banyak-banyak. Makan malam tu duk macam tak puas hati kan. Tengok bersamamu makan sibuk babi. Kan? Terus lalu. Kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, wa amarani an asilar rahim wa in adbarat. Sambung silaturahim. Buat baik dengan adik-beradik walaupun depa buat pasai dengan hang. Nombor 3. Pi buat baik walaupun depa buat tak elok kat hang. Orang boleh kata kalau depa buat tahana, hang jangan buat tahana, hang buat baik balik dengan depa. Nampak? Pasal itu kita ahli sunnah, kalau orang maki kita, kita jangan maki balik. Itu sikap kita. Biar dia maki seorang-seorang tak apa. Kita jangan lawan. Seperti kata Arab, apa dia? Pepatah Arab kata apa? Jadilah seperti pokok tarmi hajar. Kita baling batu, dia baling balik apa? Dia melontarkan buah. Tuan-tuan nampak pokok harum manis, tuan-tuan ambil ketui batu, tuan-tuan balin. Jatuh apa? Jatuh buah. Tuan-tuan tengalung dia dengan kutip batu, dia sakit, tapi dia bagi buah. Jadi macam tu kata Arab. Nampak? Tapi kalau tuan-tuan baling batu, tetap batu mai balik. Yang tu bukan pokok baling, tuan dia baling. Tuan dia duk ada dalam tu. Nampak? Yang keempat, wa amarani alla as'ala ahadan syai'a. Nombor 4 dia pesan apa? Nabi pesan apa kat Abu Dzar? Jangan jadi orang yang suka meminta-minta.
bekerja dengan tulang kudrat, berdiri di kaki sendiri, biar ada maruah, jangan gadai maruah, jangan mengemis, jangan suka meminta-minta. Tuan-tuan, ada saya sembang dengan pengarah Jabat Agama. Dia kata ada kes asnaf buat permohonan nak poligami. Kan? Asnaf nak buat permohonan nak poligami. Pasal apa, tuan? Pasal dia kata saya dah dapat bantuan maib. Isteri pertama pun dah dapat bantuan maib. Isteri yang saya baru nak kahwin ni pun maib tanggung. Jadi saya memang mampulah. Biarlah hang mampu, taib maib tanggung semua. Jadi dia kata kalau saya dah dapat 600, bini pertama dapat 600, saya kahwin pula yang bini ketiga ni pun asnaf, kami dapat 1,800. Rumah dah peri dah. Maib bayar juga. Jadi tuan-tuan yang kan? Jadi kami tak gaduh buat apa. Kami hanya hidup berkeluarga. Pasal maib tanggung. Ada orang macam ni, tuan-tuan. Lepas tu ada kes maib buat rumah sebelah tu, tapi dia tak pindah, dia pergi duduk rumah buruk tu. Pasal apa tak pindah pergi duduk rumah elok? Dia kata kalau pergi duduk rumah elok, orang dah tak mau bagi sedekah. Jadi saya nak duduk rumah buruk ni. Wakil rakyat tolong duk kata tak tolong situ. Bohong banyak pengalaman kita. Banyak yang bercakap bohong. Dapat tak bantuan apa? Tak dapat. Maib pada bagi dah wakil rakyat pun dak. Nampak? Bila kita cek tak ada yang tak dapat. Nampak, tuan? Nampak? Yang kelima apa dia? Wa amarani an aqula bil haqq wa in kana murran. Yang ni yang menyebabkan dia tak boleh bertemu, dia kira bertemu dengan orang Apa dia? Nabi berpesan supaya aku berkata benar walaupun kebenaran itu pahit. Cakap walaupun mungkin ada benda yang akan kau tanggung. Jangan cakap kerana kepentingan diri, cakap kerana kepentingan agama. Nampak? Tapi cakap biar ada hujah lah. Ni tempit. Orang ajak mai, sengap sunyi. Ini dia panggil, tuan-tuan sekarang ni, tuan-tuan perasan tak apa benda yang tak ada di pasaran? Tuan-tuan perasan tak apa yang tak ada di pasaran sekarang? Telur ayam. Okey, cukup takat tu. Wa amarani alla akhafa fillahi lawmata laim. Nombor 6, Nabi berpesan kepada aku supaya jangan takut kepada kejian dan caci maki manusia. Jangan duk kira orang nak kata apa. Kadang-kadang kita nak buat apa-apa tunggu orang kata. Kita buat kenduri ya. Kenduri apa? Kita buat kenduri bihun, sekali orang kata apa pula. Nampak? Semua fikir orang kata apa. Ni sat lagi kalau kita bagi ni orang kata apa pula. Sat lagi kalau kita buat, orang ni kita bagi pun dia kata, tak bagi lagi dia kata. Kalau tuan-tuan tak bagi dia kata apa? Tak bagi apa? Kalau tuan-tuan bagi dia kata apa? Bagi hot ni saja. Buat kenduri pun orang kata, tak buat kenduri pun orang kata. Contoh masjid malam ni, tak tahu lah buat tak buat, tapi saya kata dulu. Kalau tak buat, masjid ni buatlah, bukan selalu duit banyak. Kalau buat, dia buat COVID ni nak ajak makan apa? Malam-malam makan penyakit nampak. Jadi serba tak kena, tuan-tuan. Tok Imam baca panjang pun dia komplain. Dia kata Tok Imam ni baca panjang, bukan elon nak tinggi pun. Tok Imam baca pendek pun dia kata elon tak padan dengan bacaan. Jadi Tok Imam pun tak tahu nak baca apa. Dan yang terakhir, yang ketujuh dia kata apa? Wa amarani an ukthira min qaul la haula wala quwwata illa billah. Engkau hendaklah memperbanyakkan membaca la haula wala quwwata illa billah, kerana ia adalah harta daripada harta-harta syurga. Jadi dia 7 pesan benda tu. Jadi kita belajar kisah Abu Zar, kita ambil pesanan Nabi kepada dia. Mudah-mudahan kita boleh amal, tuan-tuan, insya-Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.